Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah, hari ini saya ingin meminjam sedikit masa antum semua untuk kita berbincang sedikit sebanyak perkara muqaddimah ulum hadis, insyaAllah. Saya Muhammad Khairul Ilham bin Fauzi, bernombor metrik kan 056998. Okey, bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah hari ini kita akan berbincang tentang penggunaan istilah as-sunnah daripada sudut ilmu hadis, usul fiqh dan juga aqidah, insyaAllah. Okey, kita pergi dulu kepada dari sudut bahasa. Apa itu as-sunnah? As-sunnah dari sudut bahasa ialah, menurut Ibnu Manzur dalam kitab beliau, karangan beliau Lisan Al-Arab, as-sunnah dari sudut bahasa ialah bermaksud jalan, kelakuan, tabiat, keadaan, masih hidup, rupa dan juga ketetapan dan kebebasan. Daripada sudut istilah pula ialah berkaitan dalam bidang disiplin ilmu tertentu. Okey, kita pergi pada penggunaan istilah as-sunnah yang pertama pula dari sudut ilmu fiqh. Golongan fuqaha seperti Asy-Syaukani mentakdirkan as-sunnah ini sebagai perkara yang telah pasti datang daripada Rasulullah, yang bukan merupakan sesuatu yang wajib. Okey, itu daripada bidang ilmu fiqh. Yang kedua pula daripada bidang usul fiqh. Okey, ulama usuliyin seperti Asy-Syafi'i mendefinisikan as-sunnah itu sebagai segala sesuatu yang ditetapkan oleh Rasulullah serta tidak mempunyai sebarang keperluan dalam Al-Quran. Okey, yang ketiga pula daripada ilmu hadis. Golongan muhaddithin dalam kitab karangan Jamaluddin Al-Qasimi menyatakan penggunaan istilah as-sunnah itu sebagai apa yang dikesan dari Nabi, sama ada dari perkara, perbuatan, persetujuan, sifat, kejadian baginda atau akhlak baginda, ataupun berkaitan sejarah beliau, sejarah baginda, sama ada sebelum dibangkitkan atau selepas dibangkitkan Rasul. Okey, daripada yang seterusnya pula penggunaan istilah as-sunnah mengikut aqidah, mengikut penggunaan ilmu aqidah. Menurut Ibnu Rajab membawa pengertian as-sunnah itu ialah sebagai satu perkara i'tiqad daripada sebarang syubhat, khususnya dalam masalah beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab para rasul, hari akhirat, al-qadar dan kelebihan para sahabat. Okey, seterusnya kita pergi pula kepada perkara yang kedua pula, iaitu perbezaan hadis riwayah dan juga hadis dirayah. Mari kita ayuh. Okey, hadis dirayah itu sendiri. Apa itu takrif hadis dirayah? Takrif hadis dirayah ialah ilmu yang memperkenalkan segala kaedah berkaitan dengan perawi, matan, metod penyampaian dan penerimaan hadis juga, serta sifat rijal hadis. Dan menurut Ibnu Hajar, takrif hadis riwayah itu ialah metodologi hadis untuk mengetahui keadaan perawi dan riwayat mereka. Manakala takrif hadis riwayah pula ialah ilmu yang menyatakan berkaitan dengan penyambungan atau pemindahan sesuatu yang berhubung dengan Rasulullah, sama ada berbentuk ucapan, perbuatan, pengakuan atau sifat pribadi. Dan untuk kita mengetahui pengasas ilmu hadis dirayah pula ialah Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdurrahman Al-Ramahurmuzi
Manakala pengasas bagi ilmu hadis dirayah pula ialah Imam Muhammad bin Muslim bin Shihab Al-Zuhri. Okey. Skop perbahasan ilmu hadis dirayah ialah secara umumnya berkaitan pengajian, matan dan sanad. Manakala skop perbahasan hadis riwayah pula ialah pembahagian atau jenis perawi yang meriwayatkan hadis yang dengan lafaz yang didengarkan oleh gurunya tanpa ada sebarang tokok tambah. Okey, skop perbahasannya adalah berkisar dari sudut isi kandungan hadis. Yang sah lahirnya daripada Rasulullah dari semua aspek. Seperti fizikal, mental yang ada hubung kait dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Manakala kita pergi perbezaan hadis riwayah dan dirayah ini dari aspek kepentingan pula. Kepentingan hadis dirayah ialah mengetahui dengan pasti sumber hadis dan siapa yang meriwayatkannya. Selain itu, memahami metod perawi dalam menerima, mengambil dan meriwayatkan sesuatu hadis. Seterusnya lagi, dapat membezakan antara hadis, apa itu lagi? Yang boleh diterima atau ditolak. Serta beramal dengan sebuah hadis yang diterima sebagai hadis yang baik. Manakala kepentingan hadis riwayah ialah menjamin ketepatan setiap hadis yang disampaikan serta memelihara, menjaga sebuah hadis daripada diseleweng serta kesalahan sudut pemindahan sesuatu yang dihubungkan dengan Rasulullah. Melaksanakan secara lebih praktikal segala hukuman dan undang-undang yang disyariatkan. Okey. Seterusnya, kita pergi pula dengan item yang ketiga, iaitu perkembangan ilmu hadis riwayah dan dirayah di zaman sahabat. Okey. Pada zaman sahabat ni, perkembangan ilmu hadis riwayah dan dirayah ni masih belum dianggap sebagai suatu kewajipan. Kerana pada zaman tersebut, hadis-hadis masih lagi dijaga dengan rapi akan kesahihannya, akan autoritinya. Okey, jadi serta pada zaman sahabat tersebut ramainya hufaz di kalangan mereka yang masih menetap di sekitar Madinah dan juga Mekah. Namun terdapat beberapa kaedah sahabat menerima dan meriwayatkan hadis, seperti mengurangkan riwayat, meneliti dengan sungguh-sungguh ketika menerima dan meriwayat hadis, hadis yang mereka hafaz, serta hadis yang disampaikan oleh seseorang memerlukan kesaksian sebagai bukti dia tidak bersendirian meriwayatkan hadis tersebut. Selain itu, dapat kita lihat pada era zaman Khulafa Rasyidin, iaitu zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Antara sebab beliau tidak mempergiatkan aktiviti perkembangan ilmu hadis riwayah ni ialah kerana beliau mengambil sikap hati-hati dalam meriwayat sebuah hadis. Hal ini kerana beliau khawatir berlakunya penyebaran hadis palsu. Kesimpulannya, perkembangan hadis riwayah ni dan dirayah pada zaman sahabat tidak begitu giat dilakukan kerana beberapa faktor yang menyebabkan para sahabat sangat menjaga keturunannya. Okey. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.